Sekarang nih ramai orang cakap Malaidesh lah, Indodesh lah. Tapi sebenarnya kalian sadar nggak? Kita tuh serumpun, bukan musuh guys. Lagi pula ya, Indodesh, Malaidesh itu hanya ada di media sosial. Dan aku sebagai saksinya, 4 tahun tinggal di Malaysia, nggak ada tuh orang-orang Malaysia yang rasis bilang Indodesh atau apalah gitu. Malahan aku punya kawan orang Malaysia dan semuanya baik-baik banget. Nggak ada yang kayak rasis bilang Indodesh, nggak ada. Jadi bisa dipastikan itu hanya orang-orang di media sosial yang mungkin hanya mau memperkeruh suasana, dan sebaiknya kita ya sebagai orang yang pintar jangan mau ikut-ikutan, betul nggak? Sebenarnya tahu nggak yang buat kita kuat dan kita hebat itu apa? Saling menghormati dan saling tolong-menolong, itu yang paling penting. Jadi kalau kamu orang Malaysia atau orang Indonesia, komen serumpun di bawah ya, biar kita tunjukkan kita itu bukan lawan, tapi kita itu saudara. Kalau gitu, aku ciao dulu, bye-bye. Perdebatan tentang sama ada Malaysia dan Indonesia itu benar-benar serumpun sering muncul, terutama dalam kalangan masyarakat moden yang melihat dunia melalui sempadan negara hari ini. Ada yang menerima hakikat ini dengan terbuka, namun tidak kurang juga yang menolaknya mentah-mentah atas alasan perbezaan identiti, budaya atau kepentingan nasional. Dalam suasana media sosial yang penuh emosi, perbincangan ini kadangkala menjadi tegang dan tidak lagi berasaskan fakta. Namun jika kita meneliti persoalan ini dengan lebih mendalam, kita akan mendapati bahawa istilah serumpun bukanlah satu dakwaan kosong, tetapi mempunyai asas yang kukuh dalam sejarah, linguistik dan kajian budaya. Serumpun tidak bermaksud dua negara itu sama, sepenuhnya, atau tidak mempunyai identiti sendiri. Sebaliknya, ia merujuk kepada asal-usul yang berkait rapat, seolah-olah berasal daripada satu akar yang sama sebelum berkembang, menjadi cabang yang berbeza. Hakikatnya, sebelum kewujudan sempadan moden yang memisahkan negara-negara di Asia Tenggara hari ini, wilayah yang kini dikenali sebagai Malaysia dan Indonesia pernah berada dalam satu lingkungan tamadun yang luas yang sering disebut sebagai Nusantara atau dunia Melayu. Dalam lingkungan ini, manusia bergerak bebas dari satu pulau ke pulau lain, berdagang, berkahwin, berkongsi budaya dan membentuk hubungan inmasyanga yang sangat rapat tanpa batasan. Politik seperti hari ini, perkembangan ini bukan berlaku dalam tempoh singkat, tetapi mengambil masa ratusan malah ribuan tahun. Dalam tempoh tersebut, bahasa, adat, kepercayaan dan cara hidup berkembang secara bersama. Oleh sebab itu, apabila kita melihat masyarakat Malaysia dan Indonesia hari ini, banyak persamaan yang boleh dikenal pasti, sama ada dari segi bahasa pertuturan, makanan, pakaian, adat perkahwinan atau nilai sosial. Walau bagaimanapun, pembentukan negara bangsa moden selepas penjajahan, Barat telah mengubah cara masyarakat melihat identiti mereka. Malaysia dan Indonesia melalui sejarah penjajahan yang berbeza. Malaysia di bawah British dan Indonesia di bawah Belanda, yang akhirnya membentuk sistem politik, pendidikan dan identiti nasional yang tersendiri. Faktor ini menyebabkan sebahagian masyarakat hari ini lebih menekankan perbezaan berbanding persamaan, lalu menolak konsep serumpun tanpa meneliti asas sejarahnya. Justeru, untuk memahami isu ini secara adil dan objektif, kita perlu kembali kepada fakta yang boleh disahkan melalui kajian sejarah, bahasa dan budaya. Dengan melihat bukti-bukti ini secara menyeluruh, kita dapat menilai sama ada dakwaan bahawa Malaysia dan Indonesia serumpun itu benar atau sekadar persepsi semata-mata. Malaysia dan Indonesia. Sebelum kita mula, jom kita berpantun dulu. Pergi ke hulu memetik selasih, singgah sebentar di tepi muara. Sejarah lama jangan disisih, akar serumpun tetap terasa. Benarkah Malaysia dan Indonesia serumpun? Antara hakikat, persepsi dan penafian. Dari sudut sejarah, bukti paling jelas yang menunjukkan hubungan rapat antara wilayah Malaysia dan Indonesia adalah kewujudan empayar-empayar besar yang pernah menguasai kawasan Nusantara tanpa mengambil kira sempadan moden. Salah satu yang terpenting ialah Empayar Sriwijaya yang muncul sekitar abad ke-7 dan berpusat di Sumatera. Empayar ini bukan sahaja menjadi pusat perdagangan utama di Asia Tenggara, tetapi juga menguasai laluan laut strategik yang menghubungkan pelbagai wilayah, termasuk semenanjung Tanah Melayu. Dalam sistem pemerintahan Sriwijaya, hubungan antara wilayah tidak dilihat sebagai negara berasingan, tetapi sebagai satu jaringan kuasa yang saling berkait. Pedagang, Sami dan masyarakat biasa bergerak bebas antara kawasan yang kini menjadi Malaysia dan Indonesia. Ini menunjukkan bahawa sejak awal lagi,
Interaksi antara kedua-dua wilayah sudah sangat erat dan berterusan. Selepas kejatuhan Sriwijaya, muncul pula Empayar Majapahit pada abad ke-13 yang berpusat di Jawa. Empayar ini dikenali kerana pengaruhnya yang luas di seluruh Nusantara. Walaupun pusat pentadbirannya berada di Indonesia moden, pengaruhnya meliputi kawasan yang kini termasuk dalam Malaysia. Ini sekali lagi membuktikan bahawa sempadan moden tidak mencerminkan realiti sejarah sebenar hubungan antara wilayah-wilayah ini. Kemudian, Kesultanan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam pada abad ke-15. Melaka menjadi titik pertemuan pedagang dari pelbagai kawasan, termasuk Sumatera, Jawa dan kepulauan lain di Indonesia. Hubungan perdagangan ini bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi turut melibatkan pertukaran budaya, bahasa dan agama. Perkahwinan campur antara masyarakat dari pelbagai wilayah juga berlaku secara meluas, mengukuhkan lagi hubungan kekeluargaan antara penduduk di rantau ini. Dari sudut bahasa, Malaysia dan Indonesia berkongsi asas yang sama iaitu bahasa Melayu yang tergolong dalam keluarga bahasa Austronesian. Bahasa ini telah lama digunakan sebagai lingua franca di Nusantara, membolehkan komunikasi antara pedagang dari pelbagai latar belakang etnik. Apabila Indonesia mencapai kemerdekaan, mereka memilih bahasa Melayu sebagai asas kepada bahasa Indonesia kerana ia sudah difahami secara meluas di seluruh kepulauan. Walaupun terdapat perbezaan dari segi sebutan dan kosakata akibat pengaruh tempatan dan sejarah penjajahan yang berbeza, struktur asas kedua-dua bahasa ini tetap sami. Ini dapat dilihat dari segi tata bahasa, pembentukan ayat dan banyak perkataan yang dikongsi bersama. Fakta ini menunjukkan bahawa kedua-dua bahasa berasal daripada akar yang sama, sekaligus menguatkan hujah bahawa masyarakatnya juga berkongsi asal-usul yang berkait. Dari sudut budaya, persamaan antara Malaysia dan Indonesia sangat ketara dalam pelbagai aspek kehidupan. Makanan tradisional seperti rendang, satai dan pelbagai jenis kuih mempunyai versi di kedua-dua negara, walaupun dengan variasi rasa dan cara penyediaan. Pakaian tradisional seperti baju kurung dan kebaya juga menunjukkan persamaan dari segi reka bentuk dan fungsi, walaupun terdapat perbezaan gaya mengikut daerah. Selain itu, adat perkahwinan Melayu di Malaysia mempunyai banyak persamaan dengan adat di beberapa kawasan di Indonesia, seperti penggunaan hantaran, upacara bersanding dan elemen simbolik dalam majlis. Seni musik dan tarian tradisional juga menunjukkan pengaruh yang saling berkait, mencerminkan sejarah interaksi yang panjang antara masyarakat di rantau ini. Dari segi agama, penyebaran Islam di Malaysia dan Indonesia berlaku melalui jaringan perdagangan yang sama. Ulama dan pedagang dari Sumatera, Jawa dan Tanah Melayu memainkan peranan penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Ini menyebabkan wujudnya satu bentuk budaya Islam Nusantara yang mempunyai ciri-ciri tersendiri, tetapi masih berkongsi nilai dan amalan asas yang sama. Namun, walaupun semua fakta ini menunjukkan hubungan serumpun yang jelas, perbezaan tetap wujud dan tidak boleh dinafikan. Indonesia mempunyai ratusan etnik dengan bahasa dan budaya yang pelbagai, manakala Malaysia juga terdiri daripada masyarakat majmuk dengan pelbagai kaum dan agama. Selain itu, pengalaman penjajahan yang berbeza telah membentuk sistem pentadbiran dan identiti nasional yang tidak sama. Penolakan terhadap konsep serumpun biasanya berpunca daripada kefahaman yang sempit terhadap maksud istilah tersebut. Ada yang menganggap bahawa mengakui serumpun bermaksud menghapuskan identiti negara masing-masing, sedangkan hakikatnya tidak begitu. Serumpun hanya merujuk kepada asal-usul yang berkait, bukan identiti yang serupa sepenuhnya. Kajian antropologi juga menunjukkan bahawa migrasi manusia di Nusantara telah berlaku sejak zaman prasejarah. Pergerakan ini menyebabkan pertukaran genetik, bahasa dan budaya secara berterusan antara pulau-pulau di rantau ini. Oleh itu, tidak menghairankan jika masyarakat Malaysia dan Indonesia hari ini mempunyai banyak persamaan yang boleh dikesan hingga ke akar sejarah yang sama. Kesimpulannya, berdasarkan fakta sejarah, bahasa dan budaya, adalah jelas bahawa Malaysia dan Indonesia memang mempunyai hubungan serumpun yang kuat. Bukti daripada empayar-empayar besar seperti Sriwijaya dan Majapahit serta peranan Melaka sebagai pusat perdagangan menunjukkan bahawa wilayah ini pernah berada dalam satu jaringan tamadun yang sama, tanpa batasan seperti hari ini. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia pula berkongsi akar yang sama dalam keluarga Austronesia, manakala budaya, adat dan cara hidup menunjukkan persamaan yang sukar dinafikan. Semua ini membuktikan bahawa hubungan antara kedua-dua negara bukan sekadar kebetulan, tetapi hasil daripada sejarah panjang interaksi dan perkembangan bersama. Walau bagaimanapun penting untuk diingat bahawa serumpun tidak bermaksud sama. Malaysia dan Indonesia telah berkembang menjadi negara yang berbeza dengan identiti,
sistem politik dan pengalaman sejarah masing-masing. Perbezaan ini adalah sesuatu yang normal dan tidak menafikan hakikat bahawa kedua-duanya berasal dari akar yang hampir sama. Memahami konsep ini dengan betul dapat membantu mengurangkan salah faham dan ketegangan yang sering timbul akibat sentimen sempit. Sebaliknya, ia membuka ruang untuk melihat hubungan Malaysia dan Indonesia sebagai satu kekuatan bersama yang boleh dimanfaatkan untuk kerjasama serantau. Akhirnya, menerima bahawa Malaysia dan Indonesia adalah serumpun bukanlah satu kelemahan, tetapi satu pengiktirafan terhadap sejarah dan warisan bersama yang kaya. Dengan memahami fakta ini secara rasional dan terbuka, masyarakat di kedua-dua negara dapat membina hubungan yang lebih erat, saling menghormati dan bergerak ke hadapan dengan semangat serantau yang lebih kukuh. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.